Okey, selamat bertemu kembali. Ini adalah contoh 2 dalam topik 6, iaitu persamaan linear kan. We are still in this topic. Jadi, apa yang diberitahu dalam topik ini, dalam contoh 2 ini kita lihat ya. Bentukkan persamaan linear dalam satu pemboleh ubah bagi setiap yang berikut. Dekat sini, kalau dia ada soalan penyataan masalah ataupun soalan yang panjang ayatnya, apa yang kamu kena buat adalah baca dan terus tulis apa yang diberitahu. Kamu baca dalam bahasa Melayu or you read in English and straight away you convert benda tu dalam bahasa matematik. Macam mana? Kita ambil dekat sini satu nombor. Tahu tak apa nombor itu? Kita tak tahu. Jadi kita akan tuliskan nombor itu sebagai X, okey? Ditolak dengan 8. Okey, nombor ni katakan nombor ni adalah 10. Nombor ini ditolak dengan 8. Okey, tak nak 10 lah. Kita ambil 2. Daripada sini dia ditolak dengan 8. Okey, tak apa, kita kekalkan dengan 10. 10 ni ditolak dengan 8, maksudnya kita keluarkan 8 daripada nombor inilah, betul tak? So X ini kita tolak dengan 8, kita akan dapat baginya berapa? Dia sudah bagi juga dekat situ. Okay, the balance remainder adalah 2. Jadi kita tulis exactly apa yang diberitahu. Satu nombor, kita tak tahu nombor apa tu, kita tulis sebagai X. Ditolak daripada nombor ini, kita tolak keluar apa? Tolak keluar nombor ini pula, 8. Semuanya ada kat situ. Lepas tu kita tulis baki dia adalah 2. Baki dia adalah 2, sama dengan 2. That's it. Okay, and we are done. Okay, so if you are done with this question, kita tengok satu lagi soalan dekat bawah. Pak Chin membeli 5 batang pen. Okay, 5 batang pen, di mana kita tulis 5. Apa yang kita nampak sebagai bahasa matematik itu, sebagai nombor, kita tulislah balik benda tu sebagai bahasa matematik tu kita convert kepada nombor. Contoh macam tu. Okay, 5 batang pen dengan harga Y sen sebatang. 5 pen, kita tak tahu pen itu berapa harganya. Satu pen tu kita tak tahu berapa harga. So satu pen sama dengan 5 batang pen dengan harga, bukan satu pen berharga banyak apa, 5 pen, terus 5 pen ini berharga Y sen. Faham tak? Okay, 5 pen tu berharga Y sen. So jadi contoh, satu pen RM1. Katakan satu pen RM1. Kalau 5 pen kita darab dapat RM5 kan. RM5 ini adalah Y. So jadi di sini Pak Chin membeli 5 batang pen. 5 batang pen, satu pen berapa ringgit? RM1. So whatever yang diberikan dekat situ, satu pen sebatang adalah Y sen. So kita kena darab dengan sebatang tu lah. Sebatang tu adalah Y sen. Contoh sebatang tu adalah RM1, kita darab dengan RM1, kita akan dapat RM5. Ataupun dalam konteks ini Y, 5Y ringgit. Okey. Lepas tu bukan sekadar itu saja. Lepas tu dan dia beli lagi. Tadi dia beli 5 pen dah, ada 5Y ringgit. Dan maksudnya dia kena tambah. Tambah dengan apa? Satu buku tulisan dengan harga RM3. Satu buku ni kita tak payah tulis pun sebab dia dah bagi harga dah. Harga dekat situ adalah RM3. Jadi dua-dua ni sekarang kalau kamu tengok dia kena jumlahkan. Jadi cikgu tulis sebalik sebagai 5Y tambah 3 sahaja. Tak payah tulis RM untuk topik-topik yang melibatkan huruf-huruf variables ataupun pemboleh ubah ni kita tak payah tulis unit. Nanti kita akan keliru pula sebab ada XY dan sebagainya. Lepas tu kita tambah lagi dengan unit, jadi lagi kita akan keliru. Jadi jumlahnya adalah berapa ringgit? RM7. Tulis saja sama dengan 7. Faham tak? Okay, you can just write this as an equation. Dan we are done. Okay, contoh 3, dia kata tulis pernyataan situasi bagi setiap persamaan berikut. Tadi dia bagi ayat panjang-panjang dan kita pula buat dia punya persamaan. Sekarang dia bagi persamaan dan dia dah bagi keadaan apa, dia akan terangkan. Ini lagi senang soalan macam ni sebab kita terus tulis. Kita terus tulis apa? Kita terus tulis terangkan, tulis ayat pula macam bahasa Melayu. Oh, in English you write down 2x. X ni apa? X adalah satu nombor. Okey, 2x tambah 5 sama dengan 19. Susah ke? Tak susah. Just tulis dalam ayat bahasa Melayu. 2 kali apa? 2 kali ini X. X tu apa? X adalah suatu nombor. Jadi kamu tulis 2 kali suatu nombor. Tulis apa yang diberi. Okay, 2 times a number
when it is added to 5. Apabila, okey, apabila ditambah, okey, ditambah dengan 5, apa yang akan terjadi? 5 jadi apa? Hasilnya ialah ataupun jumlahnya ataupun keseluruhannya menjadi, hasilnya menjadi 5 ataupun hasilnya adalah 5 ke? Hasilnya 19. Sorry, 19. Okey, macam itulah. Lebih kurang lah. Okey, so yang ni pula yang kedua, Y tolak 2 sama dengan 8 dengan keadaan Y ialah umur rajis bila tu? Sekarang. Okey, kalau ini adalah umur rajis sekarang tahu Y, tapi sekarang umur rajis ini apa yang telah dibuat? Telah ditolak dengan 2. Maksudnya apabila ditolak dengan 2 ni, kita dapat kalau umur 2 tahun lepas, sekarang umur kamu 13, 2 tahun lepas 11 kan. So lepas itu maksudnya maksud tolak itu maksudnya adalah yang lepas. Faham tak? So umur rajis pada 2 tahun yang lepas. 2 tahun yang lepas ialah apa? Ialah 8 tahun. Itu sahaja, dah selesai. Faham ya? Jadi kamu boleh screenshot 6.1b ni, you can try. Okay, you can try this. Okay, next we will go to okay. Inilah nadi kepada topik ini. Contoh 4 ni ya. Dia ada persamaan linear, penyelesaian kepada persamaan linear. That means you have to solve the linear equation. There are many ways. Kita ada kaedah cuba jaya, which in English we call as trial and error. Lepas tu konsep kesamaan, kita ada pematah balikan. Okey, kalau kita tengok cuba jaya lah. Okey, sebelum kita buat cuba jaya, cikgu akan mengajar kamu cara yang biasa kita buat, iaitu kita salin balik soalannya. 2x tambah 1 sama dengan 7. Okey, tolong ambil perhatian lah. Jangan untuk setiap soalan ni, even bila kita masuk topik 7 pun konsep ini sangat-sangat diperlukan. Jadi kamu jangan terlupalah. Okey, belah kiri sentiasa kamu labelkan sebagai huruf, belah kanan sentiasa kamu labelkan sebagai nombor. Okey, setiap huruf yang sesat dekat sini kamu perlu bawa ke sana, dan setiap nombor yang setiap huruf pula, setiap nombor yang sesat dekat sini bawa ke kanan, dan setiap huruf yang sesat dekat sini kamu kena bawa ke kiri. Jika kamu tengok soalan ini, kita tak ada huruf dekat sini, maka 7 ini sudah di tempat yang betul, sama dengan di tempat yang betul. 2x jangan dikacau lagi, nombor dekat tepi sebab dia suami isteri ya. Jangan kacau lagi suami isteri, bagi mereka bahagia dulu di situ. 2x sebagai 2x kamu tulis sama dengan dah betul, kamu kekalkan 7 pun dah betul. Sekarang yang tambah 1 ni adalah semak dekat situ ya, dia sesat. Jadi tambah 1 kita nak bawa ke sini. Kalau dia melepasi pagar jambatan ni, tambah dia akan jadi tolak, tolak dia akan jadi tambah, darab akan jadi bahagi, dan bahagi akan menjadi darab. Jadi ini kamu perlu tahu ya. Rasanya cikgu dah ajar waktu topik 5. Okey, so dekat sini yang tambah 1 tu kita dah bawa ke situ menjadi tolak 1 lah. Di sini kita akan terus sambung. 7 tolak 1 sama dengan 6. Betul tak? Okey, sekarang baru kita nak pisahkan. Kita kekalkan huruf ini di sini, kita kekalkan nombor ini di sini, kita kekalkan sama dengan apa yang sesat adalah 2 ni. 2 dengan isteri dia iaitu X diikat dengan tanda perkahwinan iaitu darab. Darab ini apabila kamu bawa ke situ dia akan jadi bahagi. Ya, jadilah sekali 6 bahagi 2 kalau kamu lihat akan menjadi bersamaan dengan 3. Okey, so inilah jawapan bagi X. Okey, dekat sini dia kata kaedah cuba jaya. Kalau kaedah cuba jaya, kamu kena cuba
Nanti kamu kena bagi tahu berjaya atau tidak. Contoh di sini, dia ambil persamaan yang sama 2x tambah 1. Dekat setiap tempat yang ada x, dia akan letak kurungan dan dia akan bagilah satu-satu nombor. Katakan apabila ataupun jika x sama dengan 1. Nanti masuk, ini adalah darab kan, 2 kali 1 adalah 2, tambah 1 3, betul? Tapi kita nak sama dengan 7. 3 tak sama dengan 7. Maka 1 itu bukan penyelesaian dia. Lepas tu tulis persamaan yang sama balik. Lepas tu dalam kurungan tu, sekarang kamu cuba apabila x sama dengan 2 pula. Masukkan 2 kan. 2 kali 2 adalah 4, tambah 1 5. 5 pun tak sama dengan 7. Maka 2 ini adalah bukan penyelesaian. Kemudian dia letak x sama dengan 3. Letak dalam kurungan situ. So bila darab bersama adalah 6 tambah 1 sama dengan 7. Sekarang kita dah dapat sama dengan 7. Maka kita tahu penyelesaian dia adalah 3. Di mana tadi dalam kaedah ni pun kita dah dapatkan. Kita dah dapat x sama dengan 3. Tapi cuma sekarangnya dia nak kaedah cuba jaya. Jadi kalau macam ni dia terlalu panjang. Kalau jawapan dia sama dengan 10, takkanlah kamu nak cuba apabila x sama dengan 1, apabila x sama dengan 2 sampai x sama dengan 10. Ataupun jawapannya adalah nombor negatif. Susah kan? Jadi apa yang kamu boleh buat, kamu buat dahulu cara yang cikgu ajar. Lepas kamu dah dapat jawapan x sama dengan 3, secara bijak, ini buat dekat tepi lah, side dish buat dekat tepi. Sekarang baru kita nak pura-pura pura-pura apa? Nak menyelesaikan soalan ini, iaitu 2x tambah 1 sama dengan 7 atau tidak. Kita nak tentukan. Kita nak bagi satu nilai untuk x. Tapi apa nilai yang kita nak bagi? Tak payah pergi jauh. Kita dah tahu jawapannya adalah 3. Apa yang kita nak buat? Kita just kurangkan 1. Kalau jawapan adalah 3, sekarang kita ambil 2. Okey, faham So dekat tempat x je kita letak sebagai kurungan dan kita masukkan 2 ini di sini. So 2 darab 2 4, 4 tambah 1 5. Okey, apa yang kamu buat? 5 tak sama dengan berapa sepatutnya kamu dapat? Kamu sepatutnya dapat 7. Jadi kamu boleh beritahu dekat situ 5 tak sama dengan 7. Maka x buruknya maka x tak sama dengan 2. Cuba lagi sekali. Bagi nilai lain pula. Apa nilai yang betul tadi? Kamu kan dah buat. Nilai yang betul lah 3. Jadi apabila x sama dengan 3, confirm kali ni kamu akan dapat jawapan 2x tambah dengan 1 kan soalan dia. Sekarang kita nak buat apa? Kita letak kurungan dekat tempat tempat x ni dan kita masukkan nilai x ni di sini. 2 kali 3 6 tambah 1 7. 7 sama dengan 7. Maka x sama dengan berapa? Kita buat x sama dengan 3. Terbukti. Ini adalah cuba jaya. Saya mula-mula cuba dengan 2, tak jadi. Lepas tu saya cuba dengan 3, jadi pula. Itulah maksudnya kaedah cuba jaya. Faham tak? Okey, next. Kalau kita tengok konsep kesamaan, kalau dekat sini dia tambah 1, dia akan buang balik 1 tu. Macam mana dia buang? Tambah, dia letak tolak. Okey, apabila kamu letak tolak 1, sini pun kamu kena tolak 1. Lepas tu kamu dapatlah jawapan dekat sini sebagai 6. Sini dah cancel dah, tak ada apa dah. Ini kamu boleh buat dengan mudah. Kamu ada darab dengan 2, kamu nak matikan dia, kamu kena bahagi 2. Sini bahagi 2, sini pun bahagi 2. Ini dah mati, x sama dengan 3. Okey, tapi dalam kelas cikgu tak ajarlah cara nak buat yang ini. Walaupun nampak mudah juga, tapi cikgu lebih selesa, nampak mencuat bila kamu guna kaedah ini. Alright. So yang last sekali adalah kaedah pematah balikan. Apa itu kaedah pematah balikan? Pematah balikan pun cikgu tak nak sentuh sangat. Terus kita pergi contoh 5. Sebab semua contoh-contoh yang seterusnya cikgu memang akan menggunakan cara yang pertama sekali cikgu guna. Okey, selesaikan. Solve this equation. How do you do it? Okey, dekat sini macam biasa kita salin soalan dulu. 2x tambah 13 per dengan
5, lepas tu dia sama dengan 7, betul tak? Okey, dekat sini macam biasa kita tahu, sini kita kena bagi hanya huruf berada di sini dan nombor sahaja di sini. Nombor di sini betul, sama dengan betul, jadi cikgu kekalkan semua yang betul. Cuma dekat sini kita ada banyak nombor, ini pun nombor, ni pun nombor, ni pun nombor. Nombor mana nak buang dulu? Dia ada tertib, dia ada order dia, ya. Yang mana boleh dibuang dahulu. Kamu tak boleh sewenang-wenangnya, oh cikgu saya nak buang dua dululah, tak boleh. Nah, dia ada dia punya order, dia punya tertib. Okey, kalau di sini ini kita ada suami isteri dengan anak dekat tepi. Bila ada ibu bapa dengan anak, mesti kita tak boleh nak kacau anak ni, betul tak? Walaupun dia satulah anak dara dekat dunia ni yang tinggal, kamu tak boleh kacau dia sebab mak ayah dekat tepi. Faham tak? Jadi apa yang kita nak buat, kita nampak tak seorang lagi dekat sini, tak ada siapa pun jaga dia. Jadi kita boleh bawa dia pergi ke situ. Sentiasa ingat, bila orang berada di bawah, kita kena angkat tangan, bawa dia naik sama taraf dengan kita dekat atas. Faham tak? Nah, so apa kita nak buat? 5 itu dalam keadaan bahagi, jadi bila dia bergerak ke situ, dia akan jadi darab. Betul So yang lain, apa yang tinggal dekat sini yang kita tak kacau, iaitu 2x tambah 13, tulis dahulu dekat situ. Sini cikgu nak selesaikan 35 dan cikgu tulis semula yang belah kiri sebab tak kacau. Kembali kepada huruf dan nombor ini betul. Ini jangan sentuh lagi sebab dia suami isteri. Next, apa yang kamu perlu sentuh adalah ini. Faham tak? 35 tambah 13, buang situ, jadi tolak 13. 2x cikgu tak sentuh, jadi cikgu biarkan sahaja di situ. 35 tolak dengan 13, cikgu dapat 22. Kamu boleh tekan kalkulator lah. Okey, so x di sini cikgu akan tinggalkan seorang-seorang sebab sekarang baru cikgu boleh tanggalkan hubungan dekat sini, iaitu perkahwinan di sini. Darab dia akan bertukar jadi bahagi. Jadi nilai bagi x di sini adalah 11 dan kita dah pun selesaikan soalan tersebut. Faham? Okey, satu lagi contoh dan cikgu akan tutup video ini. Buat di sini dahulu. Okey, di sini pula macam mana kamu buat? Bila dia ada kurungan, kamu mesti pecahkan kurungan dahulu. Tak boleh sama sekali cuba nak selesaikan apa-apa persamaan yang ada kurungan kat tepi. Tak boleh nah. So kita darab masuk dulu, kita akan dapat 5x, darab masuk lagi 5 darab dengan negatif 4 dapat negatif 20. Ini kita tak kacau, tulis balik. Sekarang kurungan dia dah keluar kan? Kembali kepada konsep asal kita, sini huruf, sini nombor. So nombor dekat sini 16 dah betul. Cuma sini cikgu nak letak tambah 1. Okey, tambah 1 sebab cikgu nak bawa benda ni ke situ. Dia kan rumah yang salah. 5x ini dah betul. Apa-apa benda baru yang kamu nak tarik dari tempat yang lain mesti diletakkan di belakang nombor yang sedia ada. Contoh dekat sini tambah 1, gerak ke sini, dia akan jadi tolak 1x. Betul tak? Okey, 16 sudah di tempat yang betul dan tolak 20 ni cikgu nak gerakkan dia ke rumah nombor di situ. Jadi sebab dia orang baru di rumah nombor ini, maka cikgu perlu wajib menulisnya di belakang tuan rumah, iaitu 16 lah tuan rumah di situ. Di belakang dia. Selepas tuan rumah baru orang lain masuk. Tolak menjadi tambah di sini. Jangan cuai ya, jangan sekali-kali kamu cuai. Jadi sekarang cikgu boleh tekan kalkulator. 5 tolak 1 sama dengan 4. Jangan lupa x di situ. 16 tambah 20, 36. Jadi x sama dengan 36. Ini darabkan, buang dia ke situ, dia akan jadi bahagi. Jawapannya adalah 9 dan kita dah pun siap. Kamu boleh selesaikan ini, screenshot dan cuba selesaikan ya di sini. Jadi cikgu akan jumpa kamu dalam video yang lain lah ya untuk topik ini. Jadi itu saja, jumpa lagi.